Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala ala khairati wa jalla mardatih wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma arzuqna fahman nabi wa hifzal mursalin wa ilhamtul mukarramin. Allahumma arzuqna mutaba'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran batinan birahmatika marrahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah rahimin. Allahumma hdina li aslamil akhlaq la nasanta wa asrif anna sayyi'aha la sayf anna sayyi'a anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menyambut kepada bulan ataupun hari kelahiran junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana perkara ini diperintahkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, bifadlillah wa birahmatihi, dengan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabizalika, maka dengan itu hendaklah kamu falyafrahu, bergembira, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan fadlillah ini, anugerah Allah ini, ada berbeza pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya adalah Islam, dan ada yang mengatakan maksudnya adalah Al-Quran. Wa birahmatihi, sementara rahmat itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ianya dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai tanda rahmat daripada kami. Jadi rahmat yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang pertama tadi itu, rahmah itu adalah kelahirannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabizalika, kata Allah, maka dengan itu maka hendaklah kamu bergembira dengan perkara tersebut. Kerana dua-duanya perkara yang baik, kan? Allah anugerahkan kepada kita Al-Quran, yang bila kita ini terkait dengan Al-Quran, maka semuanya akan menjadi mulia, kan? Bulan yang terkait dengan Al-Quran, diturunkan oleh Allah Al-Quran pada bulan Ramadan, maka tidak langsung Ramadan itu menjadi bulan yang termulia antara 12 bulan.
Al-Quran itu diturunkan melalui Sayyidina Jibril, maka saya tidak langsung Sayyidina Jibril menjadi malaikat yang paling mulia kerana membawakan daripada Al-Quran. Sebab apa? Membawa wahyu Al-Quran. Dan Nabi kita Muhammad SAW, antara sebab baginda menjadi Nabi yang terafdal kerana diturunkan padanya Al-Quran. Maka apa saja terkait dengan Al-Quran, seseorang itu akan menjadi afdal. Maka hendaklah bergembira, kata Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan pedoman bagi kita, yang merupakan kalau kita membacanya, kita akan memperolehi pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bizalika falyafrahu, maka hendaklah kamu bergembira. Jadi para ulama dengan alasan inilah mereka memperbesarkan hari ataupun bulan kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai menunjukkan di atas kegembiraan. Kerana dengan lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita berbagai-bagai keistimewaan. Jadi kita pun ada mempelajari kitab keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan yang Allah beri. Jadi ada keistimewaan tu yang khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus. Seperti peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda dilantik menjadi Nabi, itu keistimewaan khusus. Ada keistimewaan yang dikongsi, yang diberi oleh Allah kepada Nabi SAW, dan kita juga mendapat. Ianya seperti Al-Quran. Kalau Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu, apabila diwahyu diturunkan kepada mereka, maka kewafatannya mereka, para Nabi, dan perginya juga, hilangnya juga wahyu-wahyunya mereka, tak dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita, Allah menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Berarti kita mendapat, walaupun kita tidak hidup zamannya Nabi SAW ketika Al-Quran itu diturunkan, namun kita dapat mengetahui bacaannya, hukumnya, dan apabila kita terkait dengannya, sebab itulah apabila terkaitnya, kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran, orang yang terbaik di kalangan kamu itu adalah orang yang belajar Al-Quran, wa'allamahu, dan yang mengajarkan daripada Al-Quran. Jadi itu keistimewaan yang dikongsi. Jadi seperti juga yang lain yang kita belajar sebelum ni, tentang wudu, tentang azan, tentang solat berjamaah, tentang masjid. Ini keistimewaan Allah beri kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan kita juga mendapat bahagiannya. Mendapat bahagiannya, pahala yang berganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, kata Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu hendaklah kamu bergembira. Kerana didatangkan oleh Allah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebut dalam Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah didatangkan seorang nabi min anfusikum, seperti kita. Jadi ada makhluk Allah yang lain namanya malaikat. Allah tak datangkan Rasul itu dalam bentuk malaikat, tapi dalam bentuk seperti kita. Harisun alaikum bil mu'minin. Apa sifatnya? Allah bagi tahu.
menginginkan kebaikan kepada kita. Kebaikan, menginginkan keimanan kepada kita. Itu sifatnya Nabi SAW. Maka keinginan itu dizahirkan oleh Nabi SAW melalui mujahadahnya baginda dalam berdakwah. Keinginan baginda itu untuk sampainya Islam itu kepada kita dizahirkan melalui doanya baginda dan cintanya baginda. Jadi Rasulullah sendiri menyebutkan baginda sering mendoakan kepada umatnya setiap malam, menginginkan kebaikan kepada kita. Maka hasilnya kita pada pagi ini dihimpunkan di dalam rumahnya Allah, dikumpulkan di dalam majlisnya ilmu, dalam keadaan solat berjamaah, dalam keadaan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah semua daripada sifatnya Nabi yang Allah sifatkan tu. Harisun alaikum bil mu'minin, inginkan kebaikan kepada kita. Maka para ulama mereka mengadakan, membesarkan, menyebarkan daripada kelahirannya Nabi SAW ini supaya kita ini beringat, sedar tentang kebaikan yang didatangkan oleh Nabi SAW. Kecintaan baginda kepada kita telah mendahului sebelum lahirnya kita di atas muka bumi ini. Kecintaan baginda kepada kita, itu dikatakan sebagai rahmah. Rasulullah sebut, innama ana rahmatun muhdah, sungguhnya aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan. Sifatnya Allah itu dengan penuh rahmah, maka dizahirkan, ditonjolkan melalui kelahirannya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah kita hendaklah bergembira. Jadi tanda gembira itu adalah kita ini memperbanyakkan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikut daripada perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang kamu, sehingga menjadikan hatta akuna, sehingga menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih dicintai daripada ibu bapanya. Rasulullah sebut lebih daripada anak-anaknya dan lebih daripada sekalian manusia. Jadi kita ini cinta kepada kedua orang tua itu biasa, pasti datang. Kerana apa? Mereka yang melahirkan. Kita melihat kepada mereka kebaikan yang mereka datangkan kepada kita, memberi nafkah, memberi pelajaran, memberikan daripada pakaian, mendoakan kepada kita. Itu adalah tanda rahmahnya, sebagaimana doa yang kita diajarkan oleh Allah kan, wa qur rabbighfir warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qur rabbirhamhuma, wahai Allah rahmatilah mereka, kama rabbayani, seperti mereka merahmatiku ketika aku masih kecil. Maka itu sifat yang ada pada ibu bapa kita, yang melahirkan kita. Walidnya begitu, dia akan ada rasa cinta kepada kita. Tetapi sifat yang ada pada Nabi SAW itu adalah hasil daripada rahmahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita cinta kepada kedua orang tua kerana mereka melahirkan kita, itu adalah perkara biasa. Dan kita juga cinta kepada anak kerana kita yang melahirkan, kita yang membesarkan, kita yang kita yang melihat pembesarannya mereka. Kasih sayang itu datang. Jadi kata para ulama, bagaimana nak menjadikan
kita ini lebih cinta Rasulullah, lebih daripada cinta kepada kedua orang tua kita yang melahirkan kita, dan baginda nak menjadikan cinta kita kepada Rasulullah itu lebih, supaya bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu taala, menjadikan kita ini cinta Rasulullah lebih daripada mencintai anak-anak, adalah kata para ulama menjadikan apa yang dibanggakan oleh Nabi SAW. Sebagai contoh, anak-anak kan ada yang melanggar kepada syariah, misalnya tidak menjaga daripada solat, meringan-ringankan dalam babnya aurat, tidak menjaga batasannya pergaulan misalnya. Maka perkara ini adalah dilarang ataupun mendukacitakan Nabi SAW. Tetapi si ibu bapa itu membiarkan, tidak berani menegur, tidak berani untuk melukakan daripada hati anak-anaknya. Maka di sinilah yang dikatakan sebagai mereka itu mencintai anaknya lebih daripada mencintai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada perkara yang dilarang oleh Nabi itu tidak dilakukan, berarti dia termasuk daripada golongan orang yang mencintai Rasulullah lebih daripada mencintai kepada anak-anaknya. Maka dengan munasabahnya meraihkan bulan kelahirannya Nabi SAW, untuk kita ini juga merenung bagaimana keadaan kita dengan keluarganya kita, dengan anak-anak, dengan isteri, adakah dengan suami, adakah orang yang dikeliling kita ini, mereka ini dalam kategori orang yang mengikuti daripada perintahnya Nabi SAW dan meninggalkan daripada apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Maka kalau kita melakukan dan terjadi dalam keadaannya sebegitu, maka kata para ulama, kita telah termasuk daripada golongan orang yang disempurnakan imannya kerana mencintai lebih Rasulullah. Dan apa yang Rasulullah nak, apa yang Rasulullah inginkan, apa yang Rasulullah usahakan, apa yang Rasulullah doakan, apa yang Rasulullah harapkan, kita ikuti dan kita mengajarkan kepada anak-anak dan kepada keluarga kita. Maka jadilah Rasulullah nyebut, maka jadilah dia itu daripada orang yang disempurnakan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini perlukan kepada cinta. Dengan kecintaan itulah yang boleh membimbing seseorang itu menuju kepada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri sebut dalam Quran, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Cinta. Dan orang yang beriman itu ataupun orang yang lurus perjalanannya, tandanya adalah asyaddu, sangat cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Jadi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terkait kerana cinta Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah baginda lah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahibullah, hendaklah kamu cinta kepada Allah, lima yarzukum bihi min ni'amih, kerana nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita lihat banyak nikmat yang Allah beri kepada kita. Nikmatnya pakaian, nikmatnya makanan, nikmatnya kesihatan, nikmatnya dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah. Itu nikmat. Jadi kalau kita lihat
nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, kata Rasulullah, kamu akan bertambah cinta kepada Allah. Dan kalau kamu melihat, kata para ulama, bagaimana cintanya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang akan salah satu asbab menjadi bertambah cintanya kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu paling dicintai. Tanda cinta Allah kepada makhluk semua, tak kira yang kafir ataupun yang yang mukmin, yang taat ataupun maksiat, tanda cinta Allah kepada makhluk secara umum. Dia yang ni, Allah takkan membiarkan makhluknya tanpa makanan, tanpa pakaian, tanpa pentadbiran daripada Allah SWT. Alam ini ditakbir adalah tanda cintanya Allah kepada makhluknya semua. Yang taat pun termasuk, yang maksiat pun termasuk, yang kafir pun termasuk, yang mukmin pun termasuk. Jadi bagaimana pula kecintaan Allah kepada Nabi SAW, maka pasti besar lagi dan lebih lagi kurnia yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Tersebut dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar, Allah sebut, inna, sungguh kami, a'tainaka, kami telah berikan kepada engkau, wahai Muhammad, al-kautsar. Kautsar ini ada dua makna. Dia mengatakan kautsar itu maksudnya telaga Kautsar, yang disediakan oleh Allah untuk kita, untuk bila? Pada kehidupan yang akan datang, untuk mendapatkan minuman daripada telaganya Kautsar yang tidak akan haus selama-lamanya, bagi orang yang akan mendapatkan daripada syurganya Allah. Ini semua Allah telah sediakan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga Kautsar itu maksudnya apa adalah kathirun, banyak. Allah telah banyak memberikan kepada Nabi SAW anugerah-anugerahnya. Antara anugerah yang paling besar yang Allah beri kepada Nabi adalah baginda satu-satunya makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi daripada Nabi yang terakhir. Jadi Rasulullah pernah ditanya, Rasulullah, untuk apa kamu berpuasa pada hari Isnin? Sebab apa? Apa keistimewaannya? Kata Nabi SAW, adalah kerana pada hari tersebut aku dilahirkan. Jadi Rasulullah menonjolkan kegembiraannya. Kalau Allah sebut dalam Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kata Allah, dengan nikmat yang kami beri. Jadi bagi baginda Nabi SAW, apakah nikmat paling besar pada baginda? Baginda dipilih dalam banyak-banyak makhluk. Baginda dipilih oleh Allah untuk menjadi utusannya Allah dalam banyak-banyak utusan yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah mengatakan, aku berpuasa sebagai tanda gembira. Allah Subhanahu Wa Taala nyebut dengan nikmat. Jadi itu sebesar-besar nikmat bagi diri Nabi SAW dipilih menjadi Nabi. Maka kegembiraan itu ditonjolkan melalui puasa. Perbuatan yang sama diiktiraf oleh Nabi ketika baginda datang ke Madinah, melihat orang-orang Yahudi ketika itu berpuasa pada hari Ashura, 10 Muharram. Rasulullah bertanya, kenapa kamu puasa 10 Muharram? Kerana sebagai tanda gembira kami, kerana nabinya kami, iaitu Nabi Musa, diselamatkan oleh Allah daripada Firaun, yang ditenggelamkan oleh Allah. Tarikhnya adalah pada 10 Muharram. Jadi kami gembira kerana Rasulullah, Nabi kami terselamat, dikejar oleh kisahnya dikejar oleh Firaun, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gembiranya kami adalah dengan berpuasa, tanda gembira. Rasulullah tak menghalang. Malahan Rasulullah sendiri memerintahkan kepada sahabat dengan mengatakan pada orang Yahudi itu, nahnu aula bi Musa,
Kami lebih utama dengan Nabi Musa, kerana kami mengikut kepada apa yang dibawakan oleh Nabi Musa. Maka Rasulullah mengarahkan untuk berpuasa. Maka para sahabat berpuasa, dan syariatnya sampai sekarang kita berpuasa pada 10 Muharram, yang pada asalnya adalah kerana gembira. Dan Rasulullah pun berpuasa pada hari Isnin kerana sebagai tunjukkan baginda itu gembira, dilahirkan sebagai Nabi akhirnya zaman. Maka baginda berpuasa. Maka kita ini falyafrahu, ya Allah sebut dengan kelahirannya Nabi SAW. Allah sebut fabizalika falyafrahu, maka dengan itu hendaklah kamu bergembira. Maka kegembiraan itu ditonjolkanlah oleh para ulama terdahulu. Kalau dulu kita ada ada perarakannya, ada selawat beramai-ramainya, adanya majlis maulidnya. Tapi sekarang ni kerana keterbatasan, namun tak menghalang untuk kita ini menonjolkan kegembiraan itu melalui cara yang lain, seperti mengadakannya di rumah, mengikuti majlis-majlis maulid secara live di dalam Facebook, Yang penting itu tanda kita ini nak menunjukkan kegembiraan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW lahir, antara orang yang bergembira adalah bapa saudaranya. Siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab ni bapa saudara dia. Abu Lahab adik-beradik dengan ayahnya, bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Lahirnya kita pun tahu, apabila masyarakat ketika itu mereka mengetahui, tak kira siapa yang lahir, cucunya ke, apatah lagi anaknya ataupun anak saudaranya. Jadi yang lahir ni anak saudaranya, Abu Lahab. Mereka akan menunjukkan kegembiraan itu melalui diadakan makan secara besar-besaran. Ataupun tanda gembiranya adalah dibebaskan hamba. Mereka punya hamba kerana gembira bebas. Hambanya Abu Lahab namanya Thuwaibah. Thuwaibah. Kerana Abu Lahab ni gembira, dia tak tahu pun yang masa akan datang ini adalah musuhnya yang paling, itu Nabi SAW. Tapi kerana kegembiraan itu sahaja, kegembiraan lahirnya satu jasad yang terikat dengan dia, iaitu melalui ikatannya karabah, anak saudaranya. Dia gembira itu ditunjukkan dengan satu keadaan, iaitu dibebaskan hambanya namanya Thuwaibah. Setelah kematiannya Abu Lahab ini, jadi saudara kandung dia, iaitu namanya Abbas dengan Abdullah, Sayyidina Abdullah, ayahnya Rasulullah, adik-beradik, bermimpi. Kenapa para ulama mengambil daripada hujahnya ini? Kerana dia ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih. Imam Bukhari ada satu kitab namanya Sahih Bukhari. Dalam kitab itu ditulis tentang mimpinya ini. Walaupun ianya hanya mimpi, tapi ianya mempunyai makna yang besar. Dalam mimpi itu, Sayyidina Abbas ini bermimpi tentang saudaranya. Dalam mimpi itu dia bertanya, bagaimana keadaan kau? Tanya Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, setiap hari disiksa. Kerana memang jelas dalam Quran Allah sebut, saya sela nara zata lahab, akan masuk neraka Abu Lahab ni. Ayat surah dia, ayat 7 pada dia, wa imra'atuhu, dan isterinya sekali. Kerana apa? Kerana menghalang, membenci dan mengkufuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia kata kecuali hari Isnin. Kecuali hari Isnin diringankan sikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama,
kerana secebis kegembiraan pada hari Isnin dengan pembebasan kepada Thuwaibah yang kafir ini, yang telah nyata kekafirannya, yang telah nyata tempatnya dalam nerakanya, Allah Subhanahu Wa Taala diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala azabnya. Bagaimana pula kita ini yang menzahirkan kegembiraan kita melalui berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui dengan memperbanyakkan daripada membaca kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lebih lagi. Sedangkan dalam Quran tadi yang kita sebut, Allah perintah kepada kita untuk bergembira. Contoh pun telah diberikan, kebaikan yang diberikan, dan kita ini juga pasti lebih lagi Allah akan beri. Maka sebab itulah para ulama mengambil munasabah buat program cutinya Maulid Rasul ini adalah supaya kita ini mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai ikutan, supaya menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pedoman di dalam menghadapi kehidupannya kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, man amila salihan, siapa yang melakukan daripada amal soleh. Jadi amal soleh ini adalah apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man amila salihan, kata Allah, siapa yang melakukan amal soleh, min zakarin aw unsa, baik lelaki ataupun perempuan, falanuhyiyannahu, kata Allah, kami, yakni Allah, akan menjadikan kehidupan dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang baik. Jadi dunia ini sekarang dalam keadaan wabak ini, dalam keadaan Allah sebut penuh dengan lahwun wa la'ibun, banyaknya banyaknya hiburan, permainan, tipu daya. Allah sebut, Allah menjadikan dunia ini, Allah beritahu dunia ini penuh dengan tipu daya. Bal tu'thirunal hayatad dunya, ada di kalangan kamu ini akan terkesan dengan kehidupannya dunia. Kecuali jadi ada kecuali. Siapa dia? Orang yang mengikuti daripada Nabi SAW. Maka mereka ini kami istimewakan, kami jauhkan, kami hindari mereka daripada tipu daya-tipu dayanya dunia. Kami ni siapa? Allah. Falanuhyiyannahu, kata Allah, kami akan menjadikan kehidupan dia, Allah sebutkan sifatnya, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yang tak akan terkesan pun dengan tipu dayanya dunia, yang tidak akan terkesan pun dengan kemewahannya dunia, yang tak akan terkesan. Jadi dunia ini, apa ini dunia? Yang menghalang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjarakkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Nabi SAW itu adalah hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mengikuti kepada Nabi SAW. Sebab itulah kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Orang yang ikut cara hidupnya Nabi SAW, latahdi, dia akan terdorong secara tidak langsung kepada jalan yang lurus, dan dia secara tidak langsung akan mudah untuk melintasi kepada titiannya sirat. Siapa dia? Orang yang mengikuti kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai sebagai menunjukkan yang kita ini cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cinta itu akan datangnya ikut. Jadi dunia banyak begitu. Kerana cinta, maka dia ikutlah ahli hiburan itu. Kerana cinta, maka dia mengikutilah episod di dalam televisyen itu. Kerana cinta. Maka dengan cinta kita kepada Nabi SAW, maka kita akan mengikuti caranya Nabi SAW. Orang yang ikut, Allah jamin, fattabi'uni, kalau kamu ikut cara hidup
kan apa yang diajarkan Nabi sallam, Allah menjanjikan yuhibbukumullah, kamu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, apa lagi yang kita nak? Kan? Keistimewaan apa lagi yang lebih besar selain daripada dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah sendiri sebut dalam Quran, yuhibbukumullah, kamu akan disayangi oleh Allah. Kuncinya adalah mencintai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi munasabah para ulama menjadikan Maulid Rasul ini supaya kita ini memerhatikan kepada diri kita. Adakah kita ini ikut caranya Nabi? Adakah kita ini cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kadang-kadang kecintaan itu boleh datang bila kita mengenang balik bagaimana cintanya Nabi kepada kita. Bagaimana Rasulullah itu berusaha sedaya upaya sehingga tidak ada penatnya di dalam menyebarkan Islam, sehingga akhirnya pada hari ini kita berkumpul, kita mendapat nikmat, semuanya adalah kerana harisun alaikum bil mu'minin, kerana keinginan yang luar biasa daripada Allah, daripada Rasulullah kepada Allah untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka beruntunglah kita ini. Kata Allah, kuntum khaira ummatin, sebaik-baiknya umat. Kita beruntung kerana terikat dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Moga-moga dengan sedikit bicara mengenai kelebihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, moga-moga tercetus ataupun lahirnya, moga-moga kita ini punya niat, keinginan untuk membalas kecintaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita ini jadikan daripada orang yang menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan daripada orang banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan daripada orang yang mengikuti daripada akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah marzuqna mutaba'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahran batinan birahmatika marhamin. Allahumma hadina li asma wal akhlaq la hadiyan anta wasrif anna sayyi'a la sayfana sayyi'a anta wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu tasbih kafarah setelah Rasulullah.